Semua boleh ikut Suara Smeda sayup-sayup kah? Jelas ke tak jelas? Minta takut line je. Jelas. Okey, macam tu. Okey, bagus setakat ni. So, medium nak tanya, okey, oleh kerana you tak ada soalan nak tanya berkenaan dengan tajuk SHM, jadi medium nak tanya sedikit awak. Okey. Medium nak bagi situasi bila kita nak guna equation F equals to A sin omega T. Bila kita nak guna yang ni? Ataupun macam mana kita nak guna? Ada setengah soalan dia bagi macam ni. Tambah phase, tambah pi over 2 apa ke. So agak-agak awak bila tu? Satu lagi X equals to A cos omega T. Awak tahu tak? Bila berlaku equation X equals to A sin omega T? Apa syarat dia? Ni graf sin. Graf sin tahu bentuk dia macam ni kan? Betul tak? Ni A negatif A. Kalau X dengan T kan? Jadi dia tanya awak. Daripada graf ni apa dapat maklumat awak dapat? Dapat apa? Amplitude lagi? Period. Okey, lagi? Dapat period boleh cari apa? Omega. Betul tak? Okey. So kalau dia bagi graf sin, so equation dia equation nombor 1 ni kan? Betul tak? So ini graf sin. So dapat yang tu lah. Kan? Betul? Jadi macam mana kita nak detect bila masa kita nak guna equation X equals A sin omega T ataupun graf ni. Kita tengok pada graf. Ini T sama kosong, betul tak? Pada nilai T sama dengan kosong, pada masa T sama kosong, cuba tengok nilai X. X sama dengan berapa? Kosong. Kosong. Kalau X sama kosong bermaksud objek itu start kat mana? Dari dua tempat. Dekat turning point ke dekat turning point tu sama dengan maximum displacement lah, dekat amplitude ke dekat equilibrium? Equilibrium. Ya, betul. Ini penting ni kena tahu dekat equilibrium. Okey, kalau yang equation nombor 2 ni agak-agak awak lah, okey, equation nombor 2 ni agak-agak awak graf dia macam mana? Agak-agak graf dia macam mana? Tak tahu? Tahu ke tak tahu? Kelas, respon. Agak-agak. Dapat graf apa? Tak tahu? Tak tahu bentuk apa? Cakap lah, tak tahu cakap tak tahu. Nampak tak skrin media ni? Nampak tak nampak? Nampak. Okey. So agak-agak apa? Tak tahu? Tak tahu madam. Okey, kalau tak tahu, senang je nak tahu. Awak testing, awak cari titik koordinat. Titik koordinat apa yang saya nak cari cikgu? Cari pada masa T sama dengan kosong. Berapakah nilai X dia? Cuba masuk nilai T sama kosong dan persamaan nombor 2. Dapat apa? Contoh. X sama dengan A sin omega kali kosong, kosong tambah phi. So X sama dengan apa dia? A sin phi. Betul tak? Betul tak? Okay, phi dia berapa ni? Pi over 2 Silap, dia memang bagi nilai dah. So sin pi over 2 dapat apa? Tekan kalkulator. Dia memang bagi pi over 2 dah phi dia tu. Okay, pi over 2 berapa nilai dia?
Berapa nilai dia? Cuba tekan kalkulator. Dapat berapa nilai 8/2? Kahlah tekan kalkulator. Last. Tekan kalkulator awak. Sin pi/2 dapat berapa nilai? 1.57. Aik. Mod kalkulator radian ke degree? Satu, madam. Mod kalkulator wajib mod apa? Radian. Radian. Bagus. Yang silap buat tu bagus. Sebab lepas ni dia tak buat silap dah. Okey, tekan mod kalkulator dalam radian. Kenapa mod kalkulator kena radian? Sebab sudut ni dalam unit radian ni, pi/2 ni. Lepas sin tu, lepas dosa tu, dosa pula. Lepas sin tu dia pi/2 rad. That's why wajib tukar dalam radian. Okey, apa nilai dia? Dapat 1 kan? 1 kali AA, betul? So maknanya X dapat A. Jadi pada masa T kosong dia start kat mana? Kat mana? Pada masa T kosong dia duduk kat sini. Faham tak? Faham tak? Faham. Gerah apa kalau mula kat situ? Kos. Gerah kos. Ya betul. Jadi dia akan diturun macam ni. Kalau awak tak percaya awak masuk nilai lah. Ini mesti T/4 lah. Kalau tekan kalkulator awak akan dapat macam tu rupa dia. So nampak tak? Ni kalau dia jadi equation nombor 2 dengan equation nombor 3 ni sama je. Kalau tu dalam bentuk cos dia A cos omega T. Kalau bentuk sin dia plus pi/2. Jadi kalau dapat graf macam ni bermaksud dia mula kat mana? Mana semula-mula dia nak berayun tu dia berada di mana? Dekat equilibrium ke turning point? Kat maximum amplitude? Dekat maximum displacement? Kat mana duduk? Turning point. Ataupun dekat maximum displacement. Iaitu kalau tengok pendulum dia duduk kat sini. Ya, ni kat equilibrium Cikgu Luki ni duduk kat sini. X sama dengan A. Ya, maknanya dia starting kat sini. Pada masa T kosong dia release dari pendulum box. So bila lepas berayun lah. Faham tak maksud cikgu? Faham tak? Faham. Jadi awak nak tahu equation apa, graf apa bergantung kepada starting dia. Starting tu dia mula berayun pada masa T kosong tu dia mula berayun, dia berada di mana. Kalau dia berada dekat equilibrium maka dia kosong maka equation kamu dapat nombor 1. Jika dia pada masa T kosong dia berada dekat maximum displacement ataupun dia berada di amplitude maka ataupun nama lain turning point, maka dengan itu equation kau dapat nombor 2 dengan nombor 3 ni. Boleh faham atau tidak? Faham tak? Faham tak faham? Madam, Ya. share screen madam hilang. Share screen madam hilang. Madam tak share screen. Tadi ada. Tadi je. Hilang dah. Kejap bila tengok. Siapa? Beza present dah ni. Entire screen share. Okey, nampak tak sekarang? Saya try lagi. Saya takut tertekan kot tadi. Nampak. Nampak sekarang ni. Okey, tertekan kot tadi. Kenapa tak bagi tahu awal-awal? Kenapa kita awal-awal kot media tertekan tadi? Okey, nak faham tak ni? Padahal kalau kamu nak tahu equation kamu sin omega T ataupun sin omega T plus over 2 ataupun cos omega T. Dia satu nombor 2 dengan nombor 3 ni sama, satu geng. Buktinya kita plot graf. Kita dapati graf ni. Ini graf kotak biru ni starting point dia dekat maximum displacement. Pada masa T kosong X dah sudah ada nilai A. Faham tak maksud cikgu? Faham tak? Hello? Faham. Jadi equation nombor 2, nombor 3 ni satu geng. Equation yang sama. Sama ada kamu nak tulis dalam A equals to A cos omega T atau A sin omega T plus pi/2. Tapi wajib ada bracket. Tak ada bracket tak boleh lah, salah.
Tapi kalau untuk equation number 1 ni general. Iaitu pada masa T kosong, at dia kosong. Ataupun kita boleh kata dia starting at equilibrium point. Understand so far? Boleh? Boleh. Cikgu, boleh tak selain daripada graf ni? Okey, rare lah. Selain daripada dua bentuk graf ni, ada satu lagi dia bagi graf cos. Tapi negatif cos. Contoh macam ni. Ini graf negatif cos. Jadi equation dia senang je. Kalau tengok sini dia starting dekat negatif A pada masa T kosong. Jadi equation dia agak-agak apa dia? Agak-agak apa dia? X equals to, siapa boleh bagi tahu cikgu? X equals to what? Ni graf negatif cos. Jadi apa ni? X equals to what? A negatif cos. Negatif A cos omega T. Negatif kita tak depan. Kalau kita letak A negatif cos, dia macam operasi tolak pula. Orang kata A tolak cos. That's why kita letak depan sebab dia darab. Boleh faham tak? Boleh faham? Faham tak? Faham. Ni sama matematik kata. Matematik kata ini adalah A sin omega T minus pi over 2. Gitu. Tapi rare lah. Selalu kita guna equation nombor 1 ni lah. Commonly nombor 1 guna pakai dengan nombor 2 lah. Nombor 2 atau nombor 3 ni satu geng. Setakat tu boleh faham? Faham kelas? Macam mana nak plot graf? Okay. Now kita masuk. Kalau dah tak ada soalan. Okay, kalau tak ada soalan. Okay, ini graf cikgu bagi graf X. Graf displacement. Cikgu kalau graf V macam mana pula? Ada nak soalan tanya tak kalau graf V macam mana? Bergantung kepada equation kamu dapat lah. Bergantung kepada equation yang kamu dapat dalam belajar tu. Sepasal height. Contoh apa dia cikgu? Contoh tadi cikgu kata kat awak, katalah X kamu. Okay, contoh dia bagi X kat awak. Dia bagi X equals to A sin omega T. Maka awak confirm graf dia graf sin. Betul? X T, second meter. Okay. Ataupun how about velocity dia? Velocity dia kita kena differentiate ni. dx over dt kita dapat differentiate sin dapat cos. So A omega cos omega T. Kalau tak erti nak differentiate, hafal. So graf yang kamu dapat ni graf apa? Graf apa anak murid? Graf cos lah kan? So kamu lukis macam ni lah. Kamu lukis macam ni. Graf cos. Tapi sini V lah. V unit dia meter saat negatif 1, masa dia T second. T unit dia second. Jadi sama juga teknik dia sini adalah T. Ni kosong. Ni adalah V maksima lah. Bukan amplitude lah. Amplitude tu kalau dia graf X. Faham tak faham? V maksima sama dengan omega A. Faham ke tak? Ada soalan nak tanya kat situ? Faham tak? Faham. Kalau awak differentiate ni, awak dapat apa? Dapat acceleration, you kena differentiate, betul tak? So A sama dengan dV over dt. Ataupun you differentiate 2 kali X. So awak akan dapat differentiate ni, kalau tak kerti differentiate senang je. Ingat formula cikgu ajar. A sama dengan negatif omega square X. Betul kan? Ini formula kan? Ingat tak itu formula untuk acceleration? Ingat tak? Ingat. Ya. Okay. So awak ambil je negatif omega square. X dia apa? Ni benda ni kan?
Masukkan je A sin omega T. Kan senang. Cikgu tak differentiate pun. Differentiate lah tu. Kalau differentiate pun dapat macam ni juga. Sebiji macam tu. So graf apa kita dapat di sini? Nampak dah graf apa? Negative sign. Betul tak? Graf apa ni? Dah negative sign. So awak akan dapat sini A meter saat negatif 2. T unit dia second. Okay, masa ni tetaplah awak bahagi 4. Of course semua bahagi 4. Iaitu period bahagi 4. Kira lah ni. Okay, so grafnya negative sign. Agak-agak bentuk dia macam mana graf negative sign, madam? Sama, kena ada ni. Ni adalah A maksima lah. Belah atas ni A maksima. Sini negatif A maksima. So dia mesti graf negative sign dia pula di bawah macam tu. Dia terbalik daripada graf sign. Faham tak faham? Faham tak ni? So A maksima apa dia cikgu? A maksima adalah omega square A. Ni omega square A. Ni A maksima lah ni. Okey, boleh faham sekat tu? Hello? Boleh faham Senang tak nampak? Senang tak? Senang ke tak senang? Senang. Senang je. Saya sentuh benda ni sebab ramai pelajar dia tak reti pasal graf. Tak nak kira tu dia reti. Bila main soalan suruh plot graf je dia nganggur leleh aliak tak reti dah. Susah lah madam. Ya Allah, apa dia susah madam pun tak tahu. Okey. Ni contoh Contoh graf. Okey. Okay, kelas. Dah settle yang tu, madam nak terus kepada tajuk barulah kalau awak dah tak ada soalan. Okay. Jadi rumusan untuk tajuk ni adalah satu, kalau awak menggunakan persamaan macam ni, ada equation macam ni, pastikan mod kalkulator kamu wajib mod apa? Wajib mod apa? Radian. Radian. Fikir logik akal lah. Selepas sains tu, dia kan radian, omega unit dia bukan degree. Okay, yang kedua, untuk cari omega formula dia 2 pi bahagi T atau 2 pi frekuensi. Cuma cikgu nak bagi tahu awak, period ni kita boleh ambil daripada graf boleh, daripada equation boleh. So kalau dia bagi equation, kita boleh cari omega. Kita bandingkan persamaan yang dibagi tu. Yang mana satu nilai amplitude, yang mana satu nilai omega. Contoh dia bagi kat awak X equals to 5 sin 3 pi T. Daripada sini kita nampak amplitude kita 5. Tengok unit lah, kalau dia kata X in centimeter, maka amplitude tu 5 centimeter. Kalau dia kata X millimeter, maka amplitude dia 5 millimeter. Faham tak? Bergantung pada unit dia bagi dalam soalan. Understand so far? Faham? Faham. So lepas tu compare, omega adalah 3 pi, unit dia apa? Radian per second. Lepas tu nak cari omega, gunalah formula 2 pi over period, dapatlah period per segala bagai. Ataupun daripada graf. Daripada graf ingat untuk one cycle, one period. One cycle, one period. So kena jangan ambil kat tengah-tengah ni, kena one cycle. Macam mana tahu one cycle? Kalau graf sine dia mesti ada satu bukit dengan satu lembah macam ni. Kalau graf cos macam ni lah rupa dia, separuh bukit belah atas jadi satu juga. Bawah ada satu lagi bukit. Sama je. Mesti macam tu untuk one period. Okey, faham sekat tu? Dan period juga sama dengan 1 over frekuensi. Okey. Satu lagi, kalau dia bagi dua alat, dia contohnya pendulum ataupun spring. Kadang kalau dia tak bagi equation kat kamu, dia tak bagi graf kat kamu, tetapi dia bagi panjang tali bandul ataupun length of the string. Kalau dia bagi length of the string, yang itu awak tak gunalah formula ni untuk cari omega. Awak terus kepada formula dalam muka surat depan buku soalan kamu ada. T sama dengan apa? 2 pi sed apa? L over G. Yang ni. Ini kalau pendulum. Kalau dia spring, T equals to 2 pi sed M over K. Jadi kita guna formula ini untuk cari period. Once dapat period boleh cari omega. Once dapat omega boleh cari apa-apa yang kau nak cari lah.
Nak cari equation ke, nak cari nilai X pada masa, nak cari acceleration boleh, nak cari velocity maksima boleh, acceleration maksima boleh. Faham setakat tu? Faham? Faham tak faham? Madam. Ya. Hello? Faham. Okey, satu lagi soalan tanya pasal energi. Energi ada dua jenis, sama ada kinetic ataupun potential energy. Okey. Apa formula kinetic energy, cikgu? Formula kinetic energy adalah half mv square, tak ada formula lain. Senang je. Ada setengah pelajar, formula kinetic energy formula apa, cikgu? Formula kinetic energy half mv square. Okey. Jadi cikgu kata tadi V, kalau awak tengok tadi, untuk kira V dia ada dua formula. Sama awak differentiate tadi, awak dapat A omega cos omega T, ataupun untuk cari V plus minus omega sert A square minus X square. Selalunya kalau dia bagi formula yang pertama ni, dia bagi masa kat awak, dia bagi time at T berapa second, contohnya 3 second ke 4 second whatever. Kalau yang ni kita guna jika dia bagi nilai X, contohnya nilai X dia berapa, 5 meter contoh. So daripada sini kamu boleh cari velocity dia. Ingat velocity ada tanda positif negatif, maksudnya ada arah lah. Tapi kalau soalan minta speed, awak guna formula ni juga, cuma answer kamu sentiasa positif value lah. Itu sahaja beza dia kalau soalan minta velocity dengan speed. Boleh faham setakat tu? Boleh faham? Boleh, madam. Lepas tu soalan minta tanya kinetic energy apa? Senang je. Awak dah belajar formula half mv square. Guna je formula V yang awak ada ni. Kiralah velocity berapa. Insert here. So you got kinetic energy. Kalau dia minta potential energy, formula dia half m omega square x square. So maknanya potential energy ni bergantung pada nilai X. Jadi kita boleh faham dekat equilibrium. Satu lagi konsep kena ingat. Wajib ingat satu konsep. Equilibrium point ataupun at rest point, nilai X adalah zero. Acceleration zero. Itu penting tu. Lepas tu yang awak kena find energy total. Energy total tu apa, cikgu? Energy total ni adalah kinetic plus potential. Kalau dia dalam perjalanan pergerakan antara dekat maksimum amplitude, dekat maksimum kepada equilibrium, di sinilah berlaku ada kinetic dengan potential. Tapi kalau dekat X sama dengan amplitude, kinetic kamu adalah zero. Yang ada U maksima lah. Kalau kat equilibrium pula X kosong ni kinetic pula maksima, potential energy jadi zero. U tu bukan velocity lah, potential energy. Jadi energy total formula senang je, half m omega square. Tempat X ni ganti dengan amplitude sebab energy total sama dengan U maksima. U maksima berlaku bila nilai X maksima. X maksima tu kan amplitude. Boleh faham? Boleh? Boleh. Senang aja tajuk ni, genggaman, bergenggam bagi rapat-rapat. Sebab tajuk ni kalau kamu dah boleh buat, kamu boleh buat soalan final exam tu, insya-Allah dah dapat dah. Nak dapat grade C tu, takat tajuk ni yang cukup dah. Boleh faham? Boleh? Faham tajuk ni dapat C, nanti faham tajuk wave pula dapat B, faham lebih-lebih tajuk lagi dapat A ya. Jangan susah hati. Okay, settle. Now kita move kepada konsep yang saya nak ajar hari ni. Mechanical wave. Tajuk apa? Mechanical wave. Okay. Dalam tajuk ni ada dua tajuk besar sebenarnya. Satu mechanical wave, satu lagi sound wave. Hari ni cikgu nak tengok mechanical sahaja. Okay. Define wavelength and wave number, solve problem related equation. Nampak dah dia ada equation. Apa beza dengan SHM? Bezanya SHM dia tambah phi. So commonly soalan exam dia tak ada phi pun. X equals to A sin omega T sahaja. Jangan susah hati yang tu. Okay, untuk wave. Untuk wave. Ini wajib ada. Ini wajib ada. Sebab dia benda berbeza-beza. K ni apa benda? Ni nama dia wave number. Istilah baru wave number. Wave number ni simbol dia adalah
K. Ni K ni. Itulah wave number kamu. Itulah wave number, simbol dia K. Wavelength, simbol dia lambda. Okay. So sama juga dalam ni mode calculator kena mode apa? Radian. Tajuk SHM, tajuk wave kena. Okay, discuss use the particle vibrational velocity and wave propagation. Discuss graph Y, graph Y dan graph X. Okay, sekarang ni dia ada 3 subtopik. Allah banyaknya. 4, 5, 6. Okay, 5. Ini dah sound wave dah. Tengok di sini 10.1. Hari ni kita nak tengok 10.1 dengan 10.2 kalau sempat. Tak sempat 10.1 sahaja. Okay kelas, untuk 10.1 ni properties of wave. Kamu tahu wave tu apa? Pernah tengok tak wave gelombang? Pernah tengok tak gelombang? Nah, Apa dia? Kat mana tengok? dalam ayat. Dalam internet. Wave. Biasanya bila sebut wave ombak, awak nampak ombak laut. Betul tak? Betul? Betul. Jadi yang sekarang pun ada wave, sound wave. Saya duk cakap ni sound wave. Sound wave, electromagnetic wave. Tapi benda tu awak tak boleh nampak. Walaupun tak nampak, dia ada. Macam Allah Ta'ala ada tapi tak nampak. Macam itulah Tuhan tu wujud. Okay. So dia kata mechanical wave. Macam mana kita nak belajar? Wave ni satu tajuk besar tapi kita narrowkan lagi dalam silibus matrikulasi ni. Awak belajar mechanical wave. Dia ada wave yang lain, nama dia electromagnetic wave. Contoh, cikgu nak tanya awak. Cahaya sampai ke bumi ni. Cahaya ni jenis mechanical wave ke electromagnetic wave? Cahaya, light. Tak tahu. Tak tahu. Tahu tak tahu? Tak tahu. Okay, sound wave. Gelombang bunyi itu jenis apa? Mechanical wave ke electromagnetic wave? Okay. Buat pengetahuan awak, light adalah light. Light tu cahaya. Dia adalah kategori electromagnetic wave. Kalau sound wave adalah kategori mechanical wave. Wave dalam tajuk besar wave dia ada 2 jenis. Sama ada dia mechanical wave ataupun electromagnetic wave. Kita nak belajar hari ni mechanical wave. Apa beza mechanical wave dengan electromagnetic wave? Bezanya adalah, cuba tengok contoh light dengan sound. Kenapa bunyi matahari tidak didengari di bumi? Awak boleh dengar tak bunyi matahari? Tak Tak boleh. dengar kan? Tak dengar. Padahal dekat matahari berlaku letupan tau. Macam letupan gas. Kenapa cahaya sampai ke bumi? Kenapa cahaya daripada matahari sampai ke bumi? Kenapa bunyi dia tak sampai ke bumi? Sebab sound wave, mechanical wave, light adalah electromagnetic wave. Apa beza cikgu EM dengan mechanical ni? Bezanya adalah mechanical wave dia perlu medium untuk propagate. Itu keyword dia. Dia perlu medium untuk propagate. Apa maksud propagate? Propagate ni istilah untuk wave. Sebab wave dia bergerak macam mana? Bentuk gelombang. Boleh imagine lah kan? Kalau saya kata moving macam pelik pula walking. Macam manusia dia bergerak kita kata walking. Betul tak? Kalau ular dia bergerak kita kata glide. Apa lagi? Kalau kura-kura kita kata apa? Merangkak. Kalau ular menyusur. Bahasa Inggeris glide. Okay, contoh. Apa lagi? Kalau kapal terbang dia fly. Tapi dia bergerak lah. Dia tak kata propagate. So kalau wave tu bergerak kita kata propagate. Boleh faham tak istilah dia? Hello. Boleh. Propagate tu maksud benda untuk special untuk wave bergerak. Propagation of wave. Propagation wave tu maksudnya motion of the wave tu lah, pergerakan wave tu. Understand so far? Boleh faham? Boleh. So light electromagnetic wave. So electromagnetic wave dia tak perlu medium. Cuba awak bayangkan di antara bumi dengan matahari ada ruang kosong, betul tak? Empty space.
Betul? Tidak ada molekul udara pun di antara bumi dengan matahari, di ruang kosong, empty space. Sebab tu bila awak berada di angkasa lepas, awak kena pakai kantong oksigen tu. Dalam spaceship memang dia berbuat oksigen dalam tu. Tapi kalau pergi kat bulan ke, oksigen tak ada, memang tak boleh nak menapas awak sebab dia tidak ada molekul udara di situ. Boleh faham tak? Tidak ada molekul oksigen ataupun any partikel dekat empty space tu. Bila dia tak ada, so tidak ada medium untuk propagate. Kalau sound wave, dia kan jenis mechanical wave. Dia perlu medium. Contoh sekarang, bunyi boleh saya transfer daripada mulut saya ke telinga awak guna speaker. Memanglah guna wave punya. Lepas tu sampai dekat speaker tu, speaker keluarkan bunyi sound wave. Sound wave tu dia bergerak disebabkan ada medium udara. Kalau duduk dalam keadaan vacuum, kalau saya cakap awak tak dengar. Sebab tu bilik kalis bunyi tu dia vacuum bilik tu sekeliling dia. Dia buat dinding vacuum tepi dia. So bunyi tak boleh keluar lah. Boleh faham maksud cikgu? Boleh faham setakat tu? Boleh. Boleh. Jadi kenapa tak boleh dengar bunyi matahari? Sebab bunyi itu adalah sejenis mechanical wave. Untuk dia bergerak, untuk dia propagate, dia perlu medium. Sedangkan antara matahari dengan bumi mana ada medium, tak ada air medium, tak ada molekul, tak ada apa. Faham? Sekarang ni you boleh dengar suara saya sebab ada air molekul yang bergerak menyebabkan sound wave tu boleh propagate. Setakat tu faham? Faham. Keyword di sini dia perlu medium. Okay, properties of wave. Mechanical wave is defined as what? Ni kena hafal lah sebab awak nak jawab soalan objektif. Soalan objektif esok ni exam ni, tengok dekat define tu. Contoh gravity force, define dia apa? Gravity field strength, define dia apa? Jangan silap. Boleh faham tak cikgu? Okay. So dia ada disturbance. Apa itu mechanical disturbance? That's transfer energy through matter or space. Okay. Example water wave, sound wave and so on. Wave on the string. Itu kita akan belajar. Type of wave ada dua jenis transverse. Ini dalam bahasa Malaysia gelombang melintang. Satu lagi gelombang membuju. Apa beza dia? Direction of vibration of particle perpendicular to the direction of wave propagate. Apa maksud dia? Okay, contoh. Okay, apabila awak nak hasilkan wave, you kena disturb. Disturb apa? Kena buat gangguan pada sistem tu. Contoh, awak tengok air tenang je, air tasik dah bayang boleh air tasik tenang je. Awak baling batu, air tu berkocak, betul tak? Betul tak? Hello? You nampak ada macam gelombang, ripple on the water. Nampak ripple on the water means that the gelombang kecil di atas permukaan air. Betul tak? Bila awak baling seketul batu dalam air tenang. Is it? Ya. Ataupun sekarang ni awak ambil air secawan, awak jentik dia. Kalau biar dia diam je, awak tak nampak apa-apa ripple atau riak air. So bila you sentuh permukaan tu, dia akan, you disturb permukaan air tu, so dia akan nampak bentuk gelombang. So di situ kita nampak bahawa pembentukan wave tu sebab ada disturbance. Jadi kalau awak disturb sistem ni, maka dia hasilkan wave. Okay. Bila kita disturb, sebenarnya kita bagi energi dekat partikel tu. Bila kita narrowkan, cuba bayangkan dalam air tu ada molekul-molekul air. Dan molekul-molekul air ni sedang bergetar. Actually dia vibrate in simple harmonic motion. Partikel tu vibrate dalam apa? Dalam apa? Keyword tu. Apa dia? Vibrate in simple harmonic motion. Penting. Itu keyword cikgu ajar. Vibrate dalam SHM. Maknanya SHM tu apa? Gerakan ulang alik dalam satu masa. Maknanya partikel tu statik je. Dia duduk diam dalam kawasan dia tertentu. Maknanya dia vibrate atas bawah, atas bawah. Dia tak pergi kiri kanan dah. Kalau dia vibrate atas bawah macam ni, atas bawah je lah. So ini partikel nombor 1. Partikel nombor 2 pun sama. Dia vibrate atas bawah. Tapi dia punya nilai ni amplitude dia lah. Kata dia vibrate, amplitude dia katakan 3 meter. So 3 meter ke atas, 3 meter ke bawah. 3 meter ke atas, 3 meter ke bawah. Itulah vibration yang dilakukan oleh partikel itu. So kalau arah vibration of particle, nampak tak? Direction of wave propagate dengan direction vibration of particle ni perpendicular. Wave bergerak ke kanan, pasti add positif.
sedangkan partikel vibrate dalam arah paksi Y. Maka mereka ni dalam keadaan perpendikular, maka dia sejenis transverse wave. Wave melintang. Contoh dia adalah ni, water wave, wave on the string, ini kita akan belajar lah yang ni. Dan electromagnetic wave. Setakat tu okey? Electromagnetic bukan mechanical wave dia bukan kategori mechanical wave. Okey, setakat tu boleh? Boleh. Okay. How about contoh wave on the string, tengok particle vibrate up and down, up and down. Kalau kita zoom lah particle tu. Fizik ni tak macam kimia. Kimia structure dia cukup kompleks. Fizik ni semua partikel bentuk macam bola pingpong je. Imagination dia. So partikel ni vibrate up and down. Dalam tali ni dia bergerak up and down. Bila tali ni up, maksudnya partikel up. Bila tali ni down, maksudnya partikel tu down. Partikel atau molekul yang membentuk tali itu. Boleh faham sekat tu? Okay, longitudinal wave pula apa dia? Is defined as the wave in which direction. Okay, apa dia? Direction of wave propagate adalah parallel dengan arah partikel. So partikel tu dia ada dua junction dia nak vibrate. Sama ada dia vibrate dalam arah paksi Y ataupun dia vibrate dalam arah paksi X. Dia ada dua cara untuk partikel vibrate. Okay, dia ada dua cara. Sebab itu equation kalau tengok X equals to A sin omega T. Masa belajar SHL guna X, betul tak? Sebenarnya kalau guna simbol Y pun boleh. Kakak tu faham ke tak tu cakap ni? Faham tak faham? Sebab X dengan Y merujuk kepada displacement of particle. Kamu kena faham sekarang ni. Bila cakap pasal wave, dia adalah ada dua benda di sini. Untuk hasilkan wave, kamu kena buat gangguan, disturbance dekat siapa? Dekat sistem. Contohnya air. Air terdiri daripada molekul-molekul air. So molekul air ini vibrate in simple harmonic motion. Dia bergerak dalam gerakan SHM. Bila you disturb dia, dia akan vibrate dengan larger amplitude. Menyebabkan wujudnya wave. Wave pula berpropagate dalam arah paksi X. Wave propagate dalam arah paksi X. Itu wave. Ini wave. So, apabila arah wave ni terwujud disebabkan gangguan tadi ke atas partikel tadi kan. Direction of wave sama dengan direction of particle vibrate. Maka kita kata dia longitudinal wave. Setakat tu boleh faham? Boleh. Jadi kena ingat, wave ni kalau kena faham SHM dulu. Dalam wave ada partikel. Partikel buat gerakan SHM. Setakat tu boleh faham? Boleh. Okay. So, bila wave bergerak, kita kata dia wave sinusoidal. Bila kita gambarkan dalam bentuk profile wave, kita nampak bentuk macam ni lah. Ini profile dia, bentuk dia. Sinusoidal form. So, ini kita panggil crest ataupun puncak, ini kita panggil trough ataupun lembah. So jarak antara crest to crest ini sama dengan 1 lambda ataupun wavelength. 1 wavelength. Okay, wavelength adalah jarak between two consecutive particle in which the same phase. Apa maksud same phase? Maksudnya fasa yang sama, maksudnya kalau partikel nombor 1 ni berada di puncak, partikel nombor 2 berada di puncak juga. Dua-dua berada di puncak, maka dia dalam fasa yang sama, maka kita kata same phase. Jadi jarak antara dua partikel ni, 1 dengan 2 ni adalah 1 lambda. Jadi kalau trough ni belah bawah. Trough tu kat bawah. So dia separuh daripada lambda lah. Okey. Buat period. Period adalah masa, time taken for the particle vibrate to complete one cycle and for the wave propagate 1 lambda. Apa maksudnya macam ni? Tadi partikel kan dia vibrate up and down. Katalah ini amplitude dia bergerak. Itu belum lagi satu complete oscillation tau. Belum lagi. Naik. Belum lagi. Ini baru masa dia 1/4 period. Dia turun balik dekat equilibrium. Dia baru masa dia setengah period. Betul tak?
Dia turun lagi sampai negatif A. Ini baru 3/4 period. Setuju atau tidak? Setuju tak? Hello? Dia naik kembali. Maka wujudlah T dia 1 period. Kan dia berayun. Partikel ni kan berayun. Oscillate. Boleh imagine pendulum tak? Boleh imagine tak kelas? Boleh. Dia berayun. Dia move up. Dia move down and move down lagi sampai negatif A, move up again. Baru cukup 1 period. Faham setakat tu? Faham tak? Faham. Jadi period adalah masa untuk partikel tu vibrate untuk one complete oscillation. Satu ayunan lengkap. Untuk wave pula, dia bergerak sejauh 1 lambda. Jadi kalau kita katalah period 3 saat, maksudnya partikel ni vibrate dalam masa 3 saat, dia cukup one complete oscillation dan wave ni telah bergerak sejauh 1 lambda. Buat frekuensi ni define of the number cycle produced in 1 second. Itu balik kepada period tadilah. Amplitude masih lagi maximum displacement from equilibrization. Okay. Wave speed. Ada satu istilah baru, istilah wave speed. Okay. Wave speed ni nilai dia adalah distance travel per unit time. Allah Akbar. Formula dia adalah lambda F. Ini formula wave speed, laju gelombang. Dia ada partikel vibrate kan. Bila dia vibrate, dia ada velocity. Sebab adakah velocity partikel kita guna yang ni? Formula lambda F? Tidak. Sebab partikel buat gerakan SHM, maka kita guna formula SHM. Cakap tu boleh? Boleh tak? Boleh beza tak? Laju gelombang dengan laju partikel bergetar. Hello? Boleh, madam. Boleh faham? Dua benda berat ni nak faham ni sebenarnya ni. Kamu kena imagine bila nak hasilkan gelombang, dalam gelombang ada partikel. Partikel tu sedang vibrate. Dia tak boleh dipisahkan. Untuk hasilkan gelombang mekanikal, dia wajib ada partikel. Partikel tu vibrate dalam SHM. Dia ada dia punya own speed. Formula dia omega se A square tolak Y square. Sedangkan partikel wave speed, formula V sama lambda L. Lambda tu wave length dan F tu frekuensi. Kelas, kat sini perasan tak? Sebelum ni awak belajar, awak guna equation dia X, betul tak? Betul tak? Awak guna equation dia X, betul tak? Sebelum ni awak belajar dalam tajuk SHM, awak guna formula ni X square, betul tak? Betul tak? Ya. Okey. Dalam tajuk wave, kita tak boleh guna simbol X. Sebab apa tak boleh guna simbol X? Sebab dalam tajuk wave, X tu benda lain. Dia bukan displacement of particle. Y ni adalah displacement of particle. Sebab itu, bila kita tulis equation Y equals to A sin omega T plus minus KX. Jadi, X di sini bukan displacement of particle. Bukan. Sebab itu tak boleh guna simbol X di sini dalam formula ini. Tak boleh guna simbol X. Tak boleh tulis A kuasa 2 tolak X kuasa 2. Takut awak keliru. Tak boleh. Tak boleh. Sebab X bukan displacement of particle dalam tajuk wave. X adalah apa? X adalah apa dia? X distance particle from origin, from disturbance. Contohnya apa cikgu? Baik cikgu nak tunjuk kat awak. Tadi wave. Okay. Ni wave. Susah ni. Okay, contoh wave.
Kalau kat sini, Meda tunjuk kat awak ni, warna apa nak buat? Warna orange. Okay. Partikel ni origin, disturbance kat sini. So, partikel nombor 1 duduk sini. Contoh, partikel nombor 2 duduk sini. Partikel nombor 3 duduk sini. So, jarak daripada ni, ini adalah X. Ini adalah X, iaitu jarak from origin. Sedangkan Y adalah displacement. Partikel ni vibrate up and down. Betul tak? Partikel vibrate apa? Up and down. Betul? So itulah displacement dia. Tak faham ke? Faham tak faham? Agak pening ke? Memang pening sikit. Taruh nak benda baru. Memang pening. Don't save lah. Okay. Contoh. Tak ada siapa nak respon ke? La, tolong respon. Contoh spring. Tolong disturb me. If you don't understand, please disturb me. Okay. Ini kita panggil apa? Vertical spring, betul? Dia vibrate up and down. Waktu dia compress dia duduk macam ni. Waktu dia gede-gede, ni waktu dia macam ni. Betul tak? Itulah spring, betul tak? Up and down, up and down. So, ini jarak X kamu tulis, betul tak? Kamu nak buat jarak Y pun boleh. Selalunya kamu tulis X equals to A sin omega T, betul tak? Kamu nak tulis Y pun boleh, dia tak ada masalah. Tajuk SHM sebab kedua-duanya merujuk kepada displacement of particle ataupun displacement of object. Kakak tu boleh faham maksud cikgu? Boleh. Macam pendulum. Pendulum, you guna simbol X. Sebab you nampak jarak horizontal ke kanan, betul tak? You nampak ke kanan ni X, positif X. That's why you buat equation X equals to A sin omega T. Sebab you nampak gerakan X macam tu. Faham tak? Kalau nak buat Y pun boleh, tak ada masalah. Asal hang faham, yang kamu rujuk X dengan Y ni merujuk nilai ni, tak ada masalah lah. Faham saya tu? Faham. Tetapi dalam tajuk wave cerita lain. Wave dia special. Sebab apa? Bila partikel ni dia vibrate up and down, dia hanya ada displacement arah Y. Y ni special untuk displacement partikel sahaja. Pada masa yang sama, dia ada gelombang. Faham tak? So gelombang ni arah propagate dia adalah X. So partikel ni, kalau tengok ni baru satu partikel cikgu lukis. Sebenarnya ada berbilion-bilion partikel. Nak lukis teruk lah. Lukis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So partikel nombor 2 ni pun bergerak amplitude ini juga. Nilai dia kita guna simbol Y. Partikel nombor 3 pun sama, up and down, up and down. Macam tu. Faham tak? So, antara partikel nombor 2 dengan partikel nombor 3 ni, jarak daripada origin ni nilai X. Jadi bila kita buat equation, Y equals to A sin omega T plus ataupun minus KX, itu arah propagation. Jadi X ni merujuk kedudukan partikel itu dari origin. Okey. Satu lagi cikgu nak cakap. Nak tahu negatif ke positif bergantung kepada arah gerakan. Kalau dia propagate to the right ataupun positif X axis, nilainya negatif KX. Kalau dia propagate to the left, maksud dia bergerak arah sini. So dia punya equation adalah A sin omega T tambah KX. Memang gitu. Dia ada pembuktian matematik je. Dia macam pelik lah sikit. Awak selalu kata kalau positif tu kan negatif. Awak selalu kata to the right positif X tak. Equation ni dibina begini. So cara pembuktian dia cikgu tak mau terang panjang-panjang sebab dia very complicated. So you just add up. Cakap tu boleh? Boleh tak? Boleh, madam. Jadi dengan itu, Madam nak cakap, Madam stres sangat ni untuk wave ni. Stres ni bukan Madam tertekan. Madam tekankan kat awak. Dalam tajuk wave, untuk cari velocity ada dua. Tengok soalan minta velocity apa. Kalau dia minta speed of wave
speed wave, formula dia tetap dah, iaitu V sama dengan lambda F. V sama dengan apa? Lambda F. Tapi kalau dia minta speed of particle ataupun velocity particle, tak boleh guna formula ni. Kena guna formula apa? Formula SHM lah. Iaitu apa dia? Apa dia tadi cikgu ajar? Apa dia? Omega set apa? A square minus Y square. Y square. Okay, setakat tu settle. Tak nampak lah pula. Bolehlah tulis sendirilah anak murid tulislah. Setakat tu boleh, seterusnya kita patah balik nota kita tadi. Patah balik. So ini cara pengiraan Allah Akbar. Cara nak kira, okay tadi cikgu cakap, okay velocity, speed of the wave. Okay, wave number. Satu lagi istilah K. K adalah wave number iaitu the number of complete cycle per 1 meter. Linear space. So the 2 pi over lambda. Ini satu lagi formula kena hafal. Ini kena hafal. K adalah 2 pi over lambda. Unit dia apa? Meter negatif 1. Sebab lambda unit dia meter, sebab tu per meter. Radian tak perlu. Tak perlu tulis dalam unit. Kalau dia bercampur radian dengan meter, selalunya unit radian tak ditulis dah. Okay. Tadi saya cakap to the left positif. Nampak? Nampak tak positif? Left. Ingat. Kalau right, negatif. Arah positif exist. Boleh? Boleh? Boleh tak boleh? Boleh je. Okey, untuk dapat velocity of particle, tadi cikgu bagi formula ni kat awak tadi. Atau kamu differentiate. Macam biasa, macam SHM, you differentiate, you dapat cos. Macam formula belajar tu lah, A omega cos omega T plus KX tu lah. Sama je. Nampak tak? Tak sama. Partikel dengan speed, partikel speed wave tak sama. Wave dia formula dia lambda F. Sama acceleration, untuk wave tak ada acceleration sebab V dia constant. Speed of the wave is constant. Speed of wave iaitu guna formula lambda F adalah constant, maka dia tidak ada acceleration. No acceleration, tak ada. Tapi partikel adalah. Sebab dia buat gerakan SHM. Sebab tahu differentiate. Cuma cikgu nak cakap lagi sekali, X di sini bukan displacement, X di sini adalah distance from the origin tu. Sama lah nak guna formula ni pun boleh. Tengok dia tak guna simbol X kan? Dia guna simbol Y. Faham tak ni? Kelas. Faham. Tak boleh guna simbol X, takut keliru. Kena guna simbol Y. Sebab Y tu merujuk kepada displacement atau sesaram paksi Y. Okay, next. Graf. Ada dua jenis graf. Oleh kerana kalau perhatikan equation wave ni, equation dia ada dua function iaitu T dengan X. Maknanya graf kita ada dua. Sama ada kita nak buat graf Y against T ataupun Y against X. Sebab tu dia benda berbeza dua benda tu. Okay kelas. Kalau buat graf Y against T, itu sama maksud graf SHM. Kod mana pun dia mesti one cycle dia one period. One period. So kalau dapat graf sin macam ni tetap. Kalau buat graf Y against X, dia kena lambda bahagi 4. Dia kena lambda. Jadi one cycle, one period. At one period, one lambda. Sama je. Kalau tengok, kalau dia Y against X, nilai tu linda lambda. Kalau Y against T, nilai untuk one cycle tu adalah period. Okay, contoh dia macam ni contoh. Macam ni graf. Ini Y against T. Y unit sentimeter, T unit second. Y dengan X unit dia tak sama. Tak semestinya sama. Bergantung pada soalan cakap apa.
Dia nampak tak kat sini daripada one cycle tetap macam ni. Mesti ada satu bukit, satu lembah baru one complete cycle. Kalau yang ni berapa cycle dah ni? Ni 2 cycle. Betul tak? Ada 2 cycle. Betul tak ni? 1, 2. Cakap tu boleh faham? Boleh. Okay, now kita tengok soalan. A progressive way is presented by where y and n. Nampak tak? Dia cakap y dalam sentimeter, x pun sentimeter. Kita follow lah. Kadang-kadang tak sama. Kebetulan soalan ni dia bagi sama. Follow je lah. Jadi kita follow je. Sentimeter, t dalam second. Jadi nak jawab soalan ni senang. Jadi you compare dengan general equation. Apa general equation kita? A, apa? Sin, apa dia? Omega t plus or minus kx. Setakat tu boleh. Ingat anak murid, sama ada dia ataupun dia bagi kat kamu macam ni. Dia terbalikkan kedudukan. Contoh dia buh kx dulu. Tolak omega t. Sama juga dia propagate to the left. Negatif maksudnya propagate to the right. Silap sebut. To the right. So sama ada yang ni ataupun yang ni dia propagate to the right. Sebelah X wajib K, sebelah T wajib omega. Dia never ever tertukar. Sama ada dia tukar kedudukan, mula-mula bawah KX, lepas tu omega T, ataupun omega T dulu baru KX, is okay. Yang penting kamu kena ingat sebelah X wajib K with number, sebelah T mesti omega. Takat tu boleh faham maksud cikgu? Boleh. Cikgu nak tulis kat sini supaya ni. Ini dia buat macam ni. Or dia boleh juga tulis y equals to A sin. Dia buat KX dulu pun boleh. Tambah omega T. Kalau ini dia tulis y equals to A sin. Dia buat apa? KX dulu pun boleh. Tolak omega T. Sama je. Tetap right. Jangan kamu faktorize tak ada. Memang gitu. Sebelah X wajib K, sebelah T wajib omega. Kalau negatif saja dia to the right. Tak kisah omega T dulu kau tulis, kau KX dulu tulis. Ni tulis dalam nota awak. Awak dah tulis belum? Tulis sekarang. Siapa yang tak tulis, tulis. Tangan bergerak. Cikgu tahu ada orang tengah cikgu nak mengajak, dia pegang handphone. Dia tengah duk main game. Alasan dia mengantuk. Mengantuk cikgu cakap. Jadi dia nak hilang mengantuk, dia main game. Ya Allah, tolonglah anak-anak. Wahai ahli kubur semua. Cikgu sebut ahli kubur. Suara media jelas tak? Jelas. Awak tak ada penting PMP hari ni. Kalau tak masuk kelas media, awak ingat awak faham tak awak baca buku? Cikgu nak tanya awak. Kalau tak masuk kelas cikgu ni, awak boleh faham tak? Tak. Ada yang faham, ada yang tidak. Ada yang faham sikit-sikit, ada yang faham bila blur. Sekarang adakah lebih jelas bila saya mengajar awak? Honestly. Jelas. Jelas macam. Jelas Seronok Ya. Seronok. Seronok. Okey, setakat tu jelas persoalan-persoalan terjawab di fikiran anda. So, sekarang cikgu dah cakap macam ni. So, dari sini awak compare saja. Daripada equation ni, apa kita boleh cari? Amplitude. Apa amplitude dia? Ini amplitude. Apa amplitude dia? Berapa? 2 cm. Yes, correct. Jawab berserta unit. Good. 2 cm. Cikgu nak tanya, amplitude ni dia follow unit siapa? Unit Y ke unit X? Unit X. Lagi orang lain? Okay, ingat cikgu terletak kat sini. Ingat wahai anak muridku. Awak nak cari kat mana cikgu yang begitu tahu ni? Unit for A same Y. Unit X and Y tidak semestinya sama. Not necessary same. Maybe same or not. Dia boleh sama or tidak. Dia boleh. Tetapi unit untuk amplitude dia mesti sama dengan Y. Wajib. Ini sama. Ini satu geng. Sebab itu A tu adalah amplitude or vibration of particle ni. Up and down.
Di kiri kanan pun tak apa. Tapi dia tetap Y juga. Walaupun partikel tu vibrate kiri kanan, kita guna simbol displacement tetap Y. Setakat tu boleh? Boleh? Boleh. Boleh. So, amplitude follow unit Y. Kalau Y cm, amplitude cm. Dia tak follow X. X lantak dia lah. Okey, X ni siapa cikgu? X adalah unit untuk siapa agak-agak? Nota lagi. Lambda. Lambda dia follow unit X. Tulis kat nota hang. Tulis. Dia follow unit X. A ni apa dia tadi? Amplitude. Ada orang tak tahu A apa benda. Cikgu dah sebut A, amplitude. Takat tu boleh? Boleh. Jadi, dekat sini amplitude adalah 2 cm. Sebelah T apa dia cikgu ajar tadi? Sebelah T wajib siapa? Omega. So, omega kita berapa kat sini? Pi radian. Unit dia apa? Unit untuk omega apa dia? Radian per second. Ya, betul. Omega tu apa dia dalam bahasa Inggerisnya? Simbol apa tu? Angular frequency. Itulah omega. Selalu guna angular velocity kan? Sama lah angular frequency dengan angular velocity. Velocity kita guna dalam tajuk rotational. Tapi dalam tajuk SHM dengan tajuk wave kita guna nama dia angular frequency. Kat kampung panggil one ziazin. Dekat dengan medium cik one aja. Gitulah cerita dia. Angular frequency, omega. Wavelength, okay. Macam mana cari wavelength? Okay, awak compare lah. Omega adalah, daripada sini awak nampak omega kamu adalah pi radian second negatif 1. K kamu adalah, nampak dah ni, pi. Negatif tu menunjukkan arah propagation. Negatif menunjukkan apa? Arah propagation. Agak-agak arah dia ke mana? Ke kanan. Ke kanan. Right. Sudah right. Sebab negatif. Okay, K ni nak tulis unit apa? cm negatif 1. K dengar. Okey, unit untuk K pula. Ada orang tanya, cikgu saya tak tahulah unit untuk K apa. Untuk K, unit dia adalah 1/X. Unit X. Jadi kalau X kamu sentimeter, maknanya dia cm negatif 1. Walaupun dia radian kat situ, sebenarnya dia pi over something tu, pi over 1 tu, 1 cm. Tak kata boleh? Boleh? Okay, now wavelength. Macam mana cari wavelength? Guna formula K lah. Sebab K sama dengan 2 pi over lambda. Period ambil daripada omega. Frekuensi pun ambil daripada omega. Wave speed, formula lambda F. So dah ada lambda, dah ada F, boleh cari wave speed. Nampak ni? Nampak? Nampak? Setakat tu ada soalan. Soalan ada tak? Tak ada, Madam. Faham? Faham. Okey, faham cikgu. Okey, seterusnya dah dapat period. Faham? Frekuensi 1/period. Unit frekuensi hertz, or kalau tak mau tulis hertz, awak boleh tulis saat negatif 1 pun okey, tak ada masalah. Negatif 1 pun boleh. Tak boleh tu lah. Okay, speed of the wave. Okay. Nak tukar pada meter. Kalau awak tak tukar, nanti unit kamu sentimeter lah per second. Okay, setakat tu boleh. Okay, next. Soalan berikutnya. Sketch the displacement against distant graph progressive wave above in range 0 hingga lambda at time equals to 0. Okay, biar sketch graph ni awak agak lemah saya rasa. Macam mana kita nak buat graf cikgu, ada 2 function. Okey, dia dah bagi syarat dah. Syarat dia apa? Pada masa T kosong.
Jadi kamu tulis balik equation ni. Pada masa T kosong, cuba ganti T kosong. Kosong kali pi dapat, masuk dalam equation kat atas ni. Kosong kali pi dapat kosong. Kosong tolak pi x dapat negatif pi x. So negatif di depan, awak dapat graf awak apa equation kau apa dia? Apa equation kau dapat sayang? 2 sin omega kali kosong tolak pi x. Cikgu ganti nilai je. Takat tu faham tak cikgu buat ni? Tak faham ke? Faham. Masukkan omega kali kosong kosong. Kosong tolak pi x dapat tolak pi x juga. So tolak pi depan 2 sin pi x. Faham sangat tu? Faham tak cikgu tulis tu? So graf dia macam mana cikgu? Tengok tu graf apa? Negatif apa ni? Graf apa ni awak dapat? Graf apa tu? Graf sin, negatif sin, cos, tangent. Apa punya graf awak dapat tu? Negatif sin. Negatif sin. Kenapa nak kalut? Lukis macam ni. Senang. Buat paksi dulu. Cikgu kat paksi nak tulis apa cikgu? Okey, graf apa nak lukis? Graf distance against apa ni? Displacement against distance. Nampak tak? Displacement against distance. Maksudnya displacement adalah y. Tengok tadi tak mau ni pula. Displacement pada tadi y. Tulislah y kat sini. X distance. Kakak tu faham tak? Faham. Okay, y kamu cm tadi kan? Tulislah cm dalam bracket. Unit letak dalam bracket. Unit letak dalam bracket. Sini mesti apa? Sini amplitude lah. Sini negatif A. Kat sini cikgu, pak sini nak tulis apa? Cikgu kata bahagi 4. Nak bahagi 4 siapa? Kalau X kita bahagi 4 period ke bahagi 4 lambda? Hello? Lambda. Lambda. Lambda kau berapa tadi dapat? 2 cm. Jadi kat sini 2. Sini 1. Ini 0.5. Betul tak? Faham tak cikgu buat? Faham. Okey. Graf dia macam mana cikgu? Graf kan negatif sign. Apa bentuk graf negatif sign? Siapa tahu graf negatif sign bentuk apa? Bentuk apa graf negatif sign? Boleh imagine? Terbalik. Gitu kan? Ya. A dia 2. So lukislah sini 2. Sini negatif 2. Selesai. Very easy madam. Yes. Dia nak one cycle je. 1 lambda je. 1 lambda je lah buat. Kali nak 2 lambda, ulang pattern yang sama 2 kali. Faham tak? Faham tak faham? Ha, ulang balik. Cikgu nak buat graf macam mana? Sini A, sini negatif A. Kalau sini Y, sini X, maka ini period. Ah, gitu. Ni period bahagi 2. Ni period bahagi 4. Ini 3/4 T. Ah, kalau nak graf Y against X. Kalau dia kata, tak saya nak graf Y against time. Tak apa, Y against time. Tetap sini A. Sini negatif A juga. Period. Yang ni period lah pula. T of, silap. Ini bukan period. Alamak, ini apa ni? Kalau sini T. Kalau sini X, maka sini jadi lambda. So, sini lambda over 2. Sini lambda over 4. Sini 3/4 lambda. Boleh faham tak? Gantunglah graf apa kamu nak buat. Kalau Y against T, period. Kalau Y against X, lambda. Ada soalan setakat tu? Faham tak faham? Faham tak? Faham, madam. Faham. Faham, clear. Clear Senang je media ajar. Tak susah pun. Tajuk media ajar. Satu tajuk boleh ajar 1 hari je. Sebab media ajar inti. Kalau ada pelajar dia study, lagi cepat faham. Kalau dia study dulu, segala persoalan dalam kepala awak terjawab sekarang.
Ada dah study lah. Ni, siapa nak ambil gambar, ambil lah ya. Dah ambil gambar dah? Sekejap, jangan bergerak. Jangan bergerak. Okey, jangan bergerak. Jangan bergerak. Okey, okey, jangan bergerak. Okey, ambil sekarang. Jangan bergerak. Dah belum? Boleh bergerak dah, madam. Boleh bergerak dah, madam. Macam traffic light saya ni. Tak boleh bergerak. Boleh start lagi. Saya. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak cerita cikgu tadi? Senang, beb. Kacang goreng je. Okay, apa soalan berikutnya? Repeat question but untuk masa 0.5 period. Alamak, nak separuh je. Pada masa 0.5 T. Tadi pada masa T sama kosong. Faham tak? Sekarang dia nak graf yang sama, makna graf Y against X. Tapi pada masa 0.5 T. Ten, ten, ten. Siapa tak reti buat? Reti buat tak? Reti tak reti cikgu tanya. Yang ni nak perlu ke gambar rajah ni? Saya nak delete dah ni. Hello? Perlu tak? Ash ni kalau ada Ash yang mesti bising. Kesian Ash. Sebab apa? Dia tak sihat. Tak masuk kelas lah. You all, lepas you all cucuk vaksin tak sihat ke? Sihat je. Ada yang Demam je. Demam. Sebab ada yang tak sihat sebab vaksin, tak boleh Demam. Demam ah. Sian. Nak buat macam mana tu? Nak kata apa macam? Katalah. Jagalah minum air banyak-banyak ah. Minum air banyak-banyak, air kosong Ya, sebab demam ni dia kena air banyak dalam badan. Kalau air sikit dalam badan, habislah. Habislah awak panas lagi, terlebih panas. Jaga kesihatan wahai anak murid-muridku sekalian. Media rekod tadi kan? Ya. Okey, nasib baik media rekod. Okey, awak perlu dalam bentuk YouTube ke? Kalau send file tu payah nak download nak YouTube, dalam bentuk YouTube. Ya, YouTube. YouTube senang. Cakap. Okey, baik. Baik anak murid. Tadi dia cakap Y equals to apa? Cuba habaq cikgu. Sin apa tadi? Pi T tolak pi X, is it? Equation general dia. Is it like this? Ya. Betul. So dia dah suruh plot graf. Graf apa dia nak? Dia suruh repeat soalan. Maknanya graf Y against X juga. Tapi dia bagi masa T 0.5 period. Okey, cikgu nak tanya period kau berapa tadi? Berapa ni dah period dia bagi tadi? Berapa tadi? 2. 2. Cikgu malah tengok buku. 0.5 darab 2 dapat berapa? 3. 0.5 darab 2 dapat 3. 1. 1. Awak buat tenang. 0.5 darab 2 dapat 3. Kejut saya. Hai, ya Allah. 1. Jadi 1 second akan dapat kan? Betul? Betul? Okay, awak masuk dalam equation ni, awak masukkan kat sini. So dapat apa? Betul atau tidak? Macam tu kan? Betul tak? Ya. Betul cikgu dapat macam tu. Okey. Cikgu, saya tak tahu sekarang. Sekarang ni graf apa cikgu? Graf sin ke cos? Okey, hati-hati. Tadi yang kita buat tadi memang kita dapat equation dia y equals to negative 2 sin pi x. Dia tak ada tambah apa-apa kan? Dia pi x je kan? Tak ada tambah apa-apa dah kan? Dia satu benda je selepas sin tu dia tak ada apa dia ada satu ketul aja dia punya sudut. Yang ni dia ada face macam ni, you tak boleh anggap dia graf sin, you tak tahu. So nak buat macam mana cikgu? Macam mana nak plot graf? Buat teknik matematik. Ambil koordinat. Allah. Koordinat apa saya nak ambil cikgu? Cikgu dah ajar tadi. Kalau nak buat graf Y against X, apa dia yang patut ada dekat paksi ni? Apa dia? Lambda. Lambda. So lambda kita berapa cm tadi? 2. Lambda kita 2 cm. Kan?
So sini 2, sini 1.5, sini 1, sini 0.5. Sini amplitude tetap 2 cm. So kita unit cm kita deal dengan cm macam tu. Kakak ni faham cikgu buat? Faham? Faham. Okey, setakat ni awak dah dapat 1 markah walaupun hang tak plot lagi graf. Dalam exam plot graf ni 2 markah je sayang. Berapa markah? 2. Awak lukis paksi ni dah dapat 1 markah. Belum lagi bentuk graf. Kalau awak tak reti sekalipun dapat dah 1 markah. Senang cikgu, senang. Cikgu ajar untuk dapat markah. Kakak tu faham, sini mesti kosong. Kakak tu faham tak ni? Kelas. Faham, madam. Sekarang ni tugas anda adalah nak cari bentuk graf. Saya tak tahu cikgu graf sin ke graf cos mula di mana ke apa. Tak payah tahu. Masuk nilai. Cuba awak ganti nilai. Pada masa T kosong, X dia berapa? Masuk nilai. Masuk nilai T kosong. T pula dah. X kosong. Silap sebut dia. Silap. Pada masa X kosong, Y berapa? Ni nak tengok koordinat ni. Pada masa X kosong. Cuba masuk X kosong dalam equation ni. Masukkan nilai X kosong ke dalam sini. So dapat apa? Pi tolak kosong dapat pi. Betul tak? Sin pi dapat berapa? Tekan kalkulator. Mod kalkulator wajib mod radian. Okay, tekan kalkulator sekarang sin pi dapat berapa? Kosong. Kira macam mana? Cek kira lain. Pi tolak pi darab X. X kosong. Pi darab kosong, kosong. Awak dapat apa? Awak dapat Y equals to 2 sin pi tolak kosong. Betul tak? So, you dapat 2 sin pi. Betul? Sin pi dapat apa? Kosong. Awak dapat Kosong. kosong. Kalau sin pi dapat kosong, kosong kali 2 dapat kosong. Jadi koordinat dia kosong. Okay, so koordinat dia sini. Faham? Faham tak faham? Hello? Faham, madam. Faham, madam. Okay, sekarang ni cikgu tak tahulah media nak naik atas ke nak turun bawah. Masuk nilai. Ambil ni X sama 0.5 pula. Berapa Y? Cuba masuk nilai. Macam tadi juga, macam mana nak masuk nilai? Tak reti lah madam. Allah akbar, masuk nilai. 2 sin pi tolak pi kali 0.5. Hati-hati ya anak murid, kena bracket besar ni. Kira dulu dalam bracket besar ni baru tekan sin. Dapat berapa? 2. Positif 2 ke negatif 2? Positif 2. Positif. 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 Yakin betul cikgu tak tekan kalkulator ni? Ya, betul. Dapat 2. Dah tahu dah koordinat kat sini. Dah tahu dah pattern dia, takkan tak boleh nak baca. Tak boleh baca lagi pattern apa? Lepas sini mesti sini, dia tak akan naik ke atas dah. Graf apa dapat ni? Saya selalunya Sin. dapat graf sin. Trek, siap. 2 markah settle. Anak murid jangan buat graf tajam Ada pelajar dia buat graf tajam macam ni. Dia guna pembaris. Over string. Salah. Graf apa? Tajam-tajam. Tak boleh tajam dia mesti curve. Curve gitu. Curve. Comel je lendut. Lendut kau orang panggil. Apa benda orang panggil tu? Smooth. Sinusoidal. So far understand or not class? Understand. Ada soalan nak tanya madam. Sekarang rasa susah ke nak buat graf? Madam, sekarang ni mainlah soalan graf. Taruh mana apa saya boleh buat lah madam. Kacang goreng saja. Contoh example berapa ni? Example berapa ni? Nombor apa? 10.1. 10.1. Okey, kelas settle Faham Saya patah balik cerita saya tadi. Patah balik cerita ni. Okay, dah faham. Mainlah soalan apa berikutnya. Soalan minta cari apa lagi? Sketch displacement. Allah cerita macam tadi. Proses dia sama je. Dia kata pada ketika X dia kosong, graf apa dia nak?
displacement against time. Y against T lah kan? Y against T. Macam ni. Macam ni. Jadi, ambil period bahagi berapa. Amplitude tetap sama. Masukkan dalam equation ni, X dia kosong. Bila X dia kosong, you dapat graf apa? 2 sin pi t, betul tak? Hello? Betul. So 2 sin pi t maksudnya graf kamu graf sin lah. Kamu akan dapat, mana dia tadi? Soalan C kan? You dapat 2 sin pi. Ini graf mana? Soalan mana ni? Soalan C? Soalan D? Soalan mana tadi? Soalan D Madam. Okay. So masukkan nilai. So dapat 2 pi t. So dapat graf sin. Sama lah macam tadi. Lepas tu dia suruh ganti pula X sama 0.5. Masuk dah. Caranya sama je. Cuma bezanya adalah tempat tempat T, part si X ni sama ada X ataupun T. Ni kenapa 2 second? Sebab period dia 2 second. Alahai. Setakat tu boleh faham? Hello? Hello? Yeah. Okay, settle. Next, saya nak teruskan lagi. Okay, soalan ni. Daripada graf ni, ini berapa cycle ni? Berapa cycle dia tunjuk graf kat kamu ni? 2. 2. 1. 2. Ini tengah-tengah ni kat sini. Ni 1. Ni graf negative sign ni. Ni Y against X. Betul? Y against X. Okay, period dia berapa ni? 1 second ke 2 second ke 1.5 ke berapa period dia? Period dia berapa? Tak tahu cikgu. Hello. Oh, period dia 1. Macam mana tahu period dia 1? Weh, period dia 1 ke? Tak. Yes. Ada orang kena. Apa benda 1 ni? Displacement. Oh, lambda. Lambda. Kan ada yang kena 1 apa lambda dia? CM. Apa lagi maklumat boleh dapat? Amplitude. Berapa? 3 cm. Ni dah dapat maklumatnya. Allah udahnya lambda aku. Lambda macam ni sayang. Gitu. Lagu tu. Okay, apa dia bagi? Dia bagi wave speed. Dia bagi apa? Wave speed. Dia cakap wave speed macam ni. Ini adalah wave speed. Tu V sama dengan lambda F. Cuba bermentor dengan kepala awak. Awak ada V, awak ada lambda, awak boleh cari apa? Frekuensi. Kalau frekuensi boleh cari tak period? Boleh? Iaitu 1/T kan? Ya. Perlu tukar unit tak? Lambda perlu tukar unit tak? Perlu tak? Perlu tak perlu? Perlu. Okay, kelas. Tak perlu pun sebab kalau sini cm, sini pun cm, you boleh cancel unit tu kan? You nak tukar boleh, tak tukar pun boleh. Sebab V dia dari unit cm, lambda pun unit cm, matching lah. Tapi kalau dia bagi V dari unit meter, wajiblah kamu lambda unit meter. Faham tak? Faham tak? Faham. Sini 50, sini 1, sini F. So you dapat frekuensi dia adalah 50 Hz. 50 second negative 1 sama dengan 50 Hz. Macam tu. Determine the wave number and frequency of the wave. Wave number tu apa? Apa simbol wave number tadi? K, betul tak? K sama dengan apa? 2 pi bahagi lambda. 2 pi per lambda. Cikgu, lambda ni kalau saya kekal dalam cm boleh. Tapi unit dia pastikan cm negative 1. Commonly exam cikgu, selalunya dia tukar pada meter lah SI unit. So, 1 cm bersamaan dengan 1 darab 10 kuasa negative 2 meter. Macam tu, commonly. So, you akan dapat 200 pi meter negative 1. Understand so far anak muridku? Hello? Understand. Tak ada masalah.
Write the expression of displacement as function of x and t for wave above. So apa maksud cikgu? Function terhadap x dengan t ini maksudnya dia nak equation macam ni. Macam tu. Cikgu, macam mana nak tahu amplitude awak dah dapat 3 cm. Omega, macam mana cari omega? Hello, macam mana cari omega? Macam mana cari omega? 2 pi f. 2 pi f boleh, 2 pi over period boleh, betul tak? Kan? Hello? Betul. Omega 2 pi f or 2 pi over period. Dah ada dah nilai f ni. Tak ada masalah. K pun dah ada dah. Tak ada masalah. So, kalau sebut equation, nilai omega dengan nilai K je kita masukkan. T dengan X kekal. Jangan dihilangkan. So, nilai yang cikgu bulat ni saja yang awak kena cari. Itu maksud dia function terhadap X dengan T. Bermaksud displacement iaitu Y dalam function X dengan T. Maksudnya dalam equation tu ada X, ada T. Tapi nilai yang tak perlu ada adalah A, omega K. Dia kena masuk nilai lah. So awak kena cari nilai A, omega dan juga K. Macam mana nak cari cikgu? Alah, senang kacang goreng saja. Cikgu, amplitude ni kalau saya nak tukar ke kapasiti cm boleh cikgu? Boleh. Tapi saya suka pada unit meter. Tukar pada unit meter 0.03. So you dapat 0.03. Dekat tu boleh faham tak? Boleh, madam. Kalau nak ikutkan aturan sebenarnya ditulis macam ni. Ini bermaksud Y function terhadap X dengan T. Itu matematik cakap macam itulah kalau comelnya. Sin omega kau tadi 2 pi kali F 2 kali 5 10 100 pi T. Okey, K dia berapa? 200 pi X. Okey, di sini problem. Nak tulis positif ke nak tulis negatif Positif negatif? Negatif. Kenapa negatif? Sebab dia kata propagate to the right. Ya, pandai. Yes. Propagate to the right maksudnya negatif KX. Excellent. Understand. Bubble. So, lepas dah settle, tulislah Y and X in meter, T in second. Ini lagi complete lah jawapan. Marvelous. Ada soalan setakat tu? Hello. Faham tak faham? Hello. Ada yang tak faham ke? Madam. Ya. Yang Y and X in meter, T in second ni dia wajib lah. Tak wajib. Kalau semua dah yang SI unit tak wajib tulis. Tapi kalau ini bukan SI unit kena tulis lah. Katalah dalam cm kan. You kena cakap lah Y in centimeter, X in meter ke kena cakap. Okay, masih madam. Tak cakap pun tak apa. Itu bagus buat dari unit SI ni. Sebab awak kan lupa je nak tulis tu. Betul tak? Masih madam. Okey, ada soalan lain? Hello me, hello you. Tak ada. Okay. Next. Sinusoidal wave positive at direction to the right lah. Negatif KX. Bila sebut tu selalu pelajar akan mistake lah sini. Dia nampak positive X dia akan mistake lah. Ini sepatutnya apa formula dia? Omega T minus ke atau positif? Minus kan? Selalu pelajar akan lupa lah sebab dia tengok positive direction dia akan buat positive X. Jadi dah tahu dah itu kelemahan pelajar. Tolong be careful. Tanda. Walaupun dia tulis positif X, sebenarnya equation negatif. You boleh guna omega T tolak KX or
You boleh juga tulis KX tolak omega T. Pun boleh. Dua-dua boleh. Kalau serabut sangat tulis KX tolak omega T. Confirm lah positif X tu. Dia bukan X di sini nampak dah. Faham maksud cikgu? Faham tak faham? Faham. Okay. So amplitude 15 cm, wavelength 100. Alah boleh buat lah frekuensi 20 Hz. At time equal to 0, particle at equal to 0 as displacement 15 cm. Write expression for the wave function. Maknanya kita nak bina equation. So totally kita tahu bahawa y equals to what? A sin omega t oleh kerana to the right negative kx. Sekarang ni nilai apa yang kita nak masukkan? Cuba bagi tahu cikgu nilai apa nak dimasukkan. Nak kena cari nilai apa? Tell me. A. Lagi? Omega. Okay. 3 benda tak kena cari. A sudah dibagi tapi unit dia cm. Ini A. Jadi A adalah 0.15 meter. Frekuensi untuk cari omega 2 pi f. Wavelength untuk cari K. K sama dengan apa? 2 pi over lambda. Boleh? Tak ada masalah kan? Betul? Betul. At time equals to 0, a particle equals to has a displacement of 15 cm. Ni awak soalan bagi susah sangat kat anak murid Tak ada soalan hampir tak tu bagi syarat Jadi tambah fee bagai ni. Aduh. Wahai anak muridku, tak ada sampai tahap ni loh soalan. Dia lebih syarat pula doh. Kat ujung ni buat apa tak tahu ni. Kita takat guna equation ni saja lah. Nak tambah fee buat apa. Tak payah dia buat lah soalan tu. Ni tak payah dia buat syarat tu. Nak belajar juga ke? Cikgu, saya nak belajar juga. Okey, tak apa. Saya boleh ajar awak. Lah ni cikgu, sebelum cikgu ajar yang susah tu, cikgu nak tanya. Setakat ni hang faham tak nak buat equation? Faham. Equation ni adalah pada masa T kosong, X kosong, macam tu. Y kosong gitu. Kita buat general macam tu. Ini je dalam exam tak akan pergi lebih daripada yang ni. Tak akan lebih punya. Cikgu, ada tak yang lain? Okey. Macam saya siapkan SHM, dalam tajuk SHM member kita kena buka tempat ni nak cerita. Sekali lagi depa tak faham. Duduk cerita tu depa tak faham. So kita nak cerita lagi panjang. Ingat tak dalam SHM pada masa ini general equation kau. Ingat tak? Ingat tak? Hello? Ingat. Ya kalau masa T kosong, X kosong, ini starting dia equilibrium. Maka X equals to A sin omega T. Equation kamu dapat. Ini tajuk apa? SHM. Pada masa T kosong, X dia dekat amplitude. Starting dia dekat mana? Turning point. Maka X equals to Allahu Akbar dia. Kami. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dia X dia punya A sin T tambah T or la ilaha illallah. Ingat tak cikgu Pak? Ingat tak? Faham tak dia cakap tu? Faham. Allah. Ish. Oi, ya Allah, dia tak marah.
Tapi yang ni dia bukan dia lama-lama sangat alat saya ni. Dia mula nak merajuk lah. Dia. Okay. Dalam tajuk wave, general equation adalah yang ni. Sama ada plus ataupun negatif bergantung pada arah propagation. So dia ada tambah sikit lah. General dia. Kalau kita tambah dia jadi macam ni. Macam tu. Nampak tak cerita dia? Nampak tak cerita dia? Maknanya nilai phase tu dia ada jika starting dia bukan syarat tu lah. Tapi kalau dia punya syarat T0, X0, Allah akbar, Y pun kosong, maka equation kau ya, inilah silibus kamu. Tak payah lebih-lebih. Tak payah more than that. Sakit jiwa. Nak belajar juga boleh. Saya kan tak mahu apa. Faham cikgu? Ini silibus awak. Ini je. Yang masuk exam. Okey. Pada insan yang nak knowledge lebih. Nak knowledge lebih. Dia kena tengok syarat yang bukan pada yang ni lah. Macam soalan contoh tadilah. Dia bagi tahu kamu pada masa T kosong, X dia kosong. Tapi apa Y dia berapa dia kata? Cuba tengok Y dia berapa? Ini seorang pun soalan ni. Y dia apa? Y dia apa yang? Dah. Y dia apa ya? Ada cakap tak weh? Ada tak? Ada Ada cakap tak Pak? Tak ada lah. Ada pada masa T0 X0 displacement 15 cm. Kan? Hello, example 10.3. Ya, betul. Ini bermaksud equation kau bukan pattern macam ni. Dia pattern hak asal, hak ni. Hak kena cari phase dia. Nak cari phase senang je. Masuk nilai. Ambil nilai ni. Ambil nilai tu. Y equals to A sin omega kali kosong tambah tolak K kali kosong tambah phase 15. Y dia berapa nilai Y dia? Dia kata 15 kan? Kita masuk nilai sini kat sini. Y dia berapa? Y dia berapa? 15 cm. Amplitude dia berapa? Dia amplitude soalan tu? Pun 15 juga, betul tak? Ya. Betul. So 15 pindah mai sini, 15 bagi 15 dapat 1, betul? Sin omega kali kosong, kosong tambah tolak K kali kosong, kosong, kosong tambah kosong, kosong tambah V. So sini pindah ke sini dapat macam ni. Apakah nilai phase? Kalau sin dia 1. Phase dia berapa? Berapa radian? Hello, berapa radian? 1/2 pi radian. 1/2 pi ataupun dapat 1.57 lah. 1.57 radian kan? Ya. Mana dapat pi over 2 Allah Akbar. Faham tak maksud cikgu setakat tu? Faham tak cikgu cerita ni? Faham. Pertahan masuk balik dalam equation asal basic dia ni. Masuk balik lah dalam basic dia tu. Apa basic dia kata? Y equals to, okay, amplitude kau 15 sin, kamu kena masuk balik lah. Sin, apa dia tadi? Omega kau berapa tak kira apa saya tadi. Omega dapat berapa dah? 40 pi. 40 pi tambah ke tolak ni? Tolak. Sebab dia move to the right. Tolak K berapa K? K dapat 0.2 pi. 0.2 pi. Tulislah 0.2 pi
X lagi tambah pi over 2. Gitu. Faham tak faham ni? Faham tak faham nak muridku? Faham madam? Gitu je. Tapi awak jangan susah hati. Mana-mana insan yang tak faham, jangan susah hati. Exam tak keluar hampir taruh tu dah. Silibus awak pun tak kat tu je saja nak bagi pening pala. Allah Akbar. Nak screenshot dah. Nak screenshot ke tak? Payahlah saya nak screenshot ni tak jadi. Screenshot tak? Buat dalam grup kita. Cerita. Ni SHM ni huduh ngak Siapa dia lagi tu? Kenapa S4 pula dah. La ilaha illallah. Gitu. SHM. Okay. Baru screenshot. Baru cantik. Okay. Buat. Dah buat dah? Dah screenshot dah. Terah tengok boleh masuk tak? Dia kan boleh lama-lama ni. Tekat tu boleh. Aduh tadi. Hello me. Share piece. Enter. Loh, saya pun tak mau. Yes. Send. Okay, boleh? Boleh dah? Faham tak lagi? Faham tak cerita tadi? Faham madam? Yang nak cari K dengan Omega kamu faham dah kan? Betul tak? Faham kan? Faham. Okay, faham. Ini okay. Sekarang ni kalau soalan minta cari apa? Determine the speed and acceleration at time 0.5 for the particle on the wave located at sama dengan 5 cm. Jadi kita ambil equation tadi, kita masukkan nilai T sama 0.5 dan juga nilai X sama dengan 5 cm. Kalau nilai X kamu kekal 5 cm, maksudnya equation kau tadi mesti unit cm lah. Maknanya wave number kamu mesti unit cm. Jadi awak tak perlu tukar unit sebab X pun cm dah ni, so sini K mesti unit cm. Okay, Y pun tak kisah, tak payah tukar pun tak apa, 15. So, kalau perhati kat sini, kalau nak cari velocity, kamu kena differentiate. Cikgu tak reti differentiate. Alahai. Cikgu kena kabat kawak hafal. Apa dia nak hafal? Y equals to what? A, kalau dia A sin omega T, differentiate jadi au cos. A sin tak kisahlah panjang mana dia punya benda kat belakang dia. Nak cari V dia, au cos. Apa-apa dalam belakang ni, bracket tu. Acceleration dia pula negatif au ni kuasa 2 sin. Allah. Jadi sungguhan bila dekat-dekat nak habis masa ni. Jadi dia macam formula awak buat SHM. Sin semua dalam bracket tu. Macam tu dia punya pattern. Boleh tak? Cikgu tak mau buat ni tajuk ni tak apa. Bukan nak masuk exam pun. Kalau saya. Mudah je saya. Kalau masuk exam cikgu. Banyak soalan lain nak tanya. Kata aku je. Tak saya nampak. Saya segok je. Okay. Susah hati. Masuk exam ni knowledge awak ni. Kok dah jadi cikgu matrik suatu hari nanti. Allah tak reti lah macam mana nak buat. Why aku pun huduh dah. Okay, boleh tak? Hello. Hak dalam bracket ni bubuh ya. Sepanjang mana dia duk ada ni bubuh semua. Bubuh semua dalam tu. Hak dalam bracket ni bubuh lah. Itu belakang. Lepas tu masuk nilai lah. T nilai dia bagi berapa? Kosong ke berapa? Masuk nilai. Tekan kalkulator dapat nilai V dia. Oh dapat kosong pula tu dapat jawapan tu. Dia dapat penat kira deh. Pun dapat. Tekan kalkulator dapat jawapan. Setakat tu boleh? Ada soalan setakat tu? Okay, nak salin yang ni cikgu. Okay, cikgu bagi salin. Okay, salin. Okay. Dalam bracket tu semua tu dalam mod radian. Okay, selesailah tajuk wave. Jadi cikgu nak
esok ni nak masuk tajuk lagi berat ni. Aduh, lagi berat tajuk awak ni anak murid. Okay, so madam nak awak buat soalan. Untuk esok ni, okay, awak buat soalan tutur awak nombor 1. Nombor 1, nombor 2 tak belajar dah. Nombor 1 je, baru nombor 2 tak belajar lagi. Struktur soalan nombor 1 dengan hot question. Hot question 1, 2. Faham tak? Faham. Sebab sikit sangat soalan. Lagi tak faham pula apa kita dah belajar hari ni. Tapi tak mau pi dah. Okay. Structure number 1 and hot. Number 1 and number 2. Contoh. Okay. Kita balik ni. Sebab ni buku 4 dah. Okay. Ini standing with proposition. Balik study dulu. Esok cikgu masuk macam ayat aja awak faham. Okay. Kalau awak tak study, awak payah faham. Awak start study sikit ni. Sikit je. Sikit-sikit pun banyak ogok ni nak ajar awak ni. Penat awak lah. Alamak, esok ingat nak ni. Esok ada quiz. UPS. Okey, setakat tu boleh kelas? Ada soalan tanya madam sebelum saya berakhir? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau untuk stationary wave ni, hafal yang ni. Formula dia. Kena hafal ni. Dia bagi kat muka surat lepas kertas soalan kamu. Okey, setakat tu itu saja untuk hari ni kelas. Okey, mana dia recording? Mana kat mana sini? Okay, stop recording. Tunggu apa